Dan nampaknya kita telah sampai ke rancangan yang terakhir menghiasi segmen destinasi pada hari ini, iaitu Bicara Muamalat, dan insya-Allah bakal menghuraikan tajuk perbincangan kita pada petang ini, iaitu saya perkenalkan yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan kepada para pendengar, untuk makluman anda, Dr. Zaharuddin akan menguraikan tajuk yang menjadi pilihannya seketika nanti, dan selepas itu akan diadakan sesi soal jawab di antara yang berbahagia doktor dan juga para pendengar. Nombor talian kami iaitu 0362051500, ataupun anda boleh memilih kaedah berikut, iaitu laman Facebook kami di ikim.fm. Ruangan telah pun disediakan untuk anda mencoretkan soalan dan juga pandangan anda. Baiklah doktor, apakah tajuk yang menjadi pilihan doktor pada petang ini berserta dengan huraiannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Ahmad Nazri selaku pengemudi dan pengacara pada petang ini, dan kepada seluruh para pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita dapat bersama-sama dalam siaran Bicara Muamalat secara langsung. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan bicarakan persoalan maqasid syariah. Jadi saya kira mungkin ada di antara kita yang selalu terdengar-dengar ada para ulama ataupun para ilmuwan atau para ahli politik yang menyebut-nyebut perkataan ini, maqasid syariah, maqasid syariah, dalam sekian-sekian, dalam sekian-sekian. Maka pada petang ini kita akan hurai sikitlah apa itu maqasid syariah, tapi kita tak naklah terlampau pergi kepada takrif maqasid syariah itu sangat, kerana kita nak menumpukan kepada perbincangan maqasid syariah dalam perniagaan dan jual beli Islam, ya. Jadi pertamanya perlu juga kita berikan takrifan ataupun definisi ringkas kepada maqasid syariah. Maqasid itu plural kepada perkataan maksad, iaitulah matlamat, iaitulah objektif ataupun the ultimate objectives. Syariah iaitulah biasanya merujuk kepada apa saja Islamic teachings yang merangkumi akhlak, yang merangkumi akidah, yang merangkumi fiqah. Jadi maknanya kalau kita gabungkan maqasid kepada syariah, maka matlamat tertinggi dalam pensyariatan hukum-hukum Islam. Gitu. Matlamat tertinggi ataupun matlamat bagi pensyariatan hukum-hukum. Jadi kita nak tumpu dalam apa? Dalam jual beli dan perniagaan. Jadi dia ada matlamat dalam pensyariatan hukum yang berkait dengan perkahwinan. Contoh, mengapa talak 3 kali? Mengapa adanya iddah? Mesti ada sebab. Mesti ada wisdom di sebalik hukum tersebut. Maka begitu juga kalau kita lihat dalam bab politics, dalam bab pentadbiran. Mengapa Islam tidak Islam menyuruh untuk kita melakukan syura, iaitulah musyawarah. Maka ada dia punya wisdom dia. Jadi demikian juga dalam bab jual beli. Maka terlebih tentulah banyak dalam jual beli ini, sebab jual beli ini dia berkait dengan pertukaran hak milik di antara satu individu ke satu pihak yang lain. Maka oleh kerana itu Islam meletakkan terlampau banyak hukum-hukum dan juga undang-undang. Maka kita nak tahulah yang generalnya, yang detailnya terlampau panjang lah, ya. Kita pergi kepada yang generalnya terlebih dahulu. Maka sebelum itu kita nak maklumkan bahawa Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ulama mazhab Syafi'i yang hidup pada sekitar tahun 300-400 Hijrah begitu, yang beliau mengatakan bahawa asy-syari'atu kulluha masalih, iaitulah hukum-hukum dalam pensyariatan hukum Islam ni semuanya membawa maslahah. Maslahah itu pula diterjemahkan dan didefinisikan oleh kebanyakan para ulama sebagai membawa kebaikan dan menolak kemudaratan. Jadi maknanya kita sebut semua hukum-hukum Islam mesti secara logikanya akan membawa kebaikan dan menolak kemudaratan. Sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah mengarang sebuah kitab yang diberi nama tajuknya Dar'u, iaitulah menolak ta'arudil aqli bin naql, iaitulah menolaknya berlakunya pertembungan logika akal dengan
nas, dengan teks Al-Quran. Lalu beliau cuba buktikan dengan cukup jelas, kalau adanya berlaku kontradiktori, maka sudah tentunya mesti ada masalah pada akal kita yang gagal mendapatkan hikmahnya. Atau hadis ataupun teks daripada teks daripada hadis contohnya, hadis itu mungkin lemah, ataupun adanya perkara yang tersirat yang ataupun kita perlu mengambil beberapa lagi nas yang lain untuk kita fahami apakah erti yang Allah inginkan. Jadi sebab itulah kita selalu kena ingatkan bahawa nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas yang ada dalam hadis, kita selalu ingatkan benda ni, tapi saya sengaja nak ulangkan selalu agar kita dapat lebih respect mereka yang spesialis dalam bidang-bidang mereka. Ya? Kerana Allah SWT yang arahkan kita berlaku demikian, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rujuklah kepada orang yang ada authority, yang ada ilmu, kalau kamu tidak merupakan orang yang ada authority dan bukan spesialis dalam bidang tersebut. Maka dalam bab ini kita jelas Allah SWT suruh kita rujuk pada spesialis. Maka dalam banyak-banyak ayat Quran, dalam banyak-banyak hadis, sebenarnya benda ini semuanya adalah bahan mentah, kalau para ulama kata, yang mana kalau kita tak melihatnya dalam konteks yang sebenar, maka kita akan kerap tersilap dalam memberi tafsiran. Sebagai contoh, kita nak beri contoh sikit saja, iaitulah Nabi pernah menyebutkan, inna la nuwalli ahadan sa'alahu aw harasa alaih aw kama qala. Nabi pernah menyebutkan kepada para sahabat, kami tidak akan memberikan tampuk pemerintahan kepada orang yang menginginkannya dan orang yang berkehendakkannya dan memintanya. Jadi itu hadis dalam bidang muamalat, iaitulah tak boleh minta kalau nak jawatan pemerintah. Jadi hari ini kalau kita ada pilihan raya, semua orang bertanding. So bertanding tu maknanya nak dan minta lah. So maknanya kita tak boleh vote ke? Jadi nampakkan dah jam kat situ. Dah jam. Sebab kita rasa kalau kita pegang literal hadis tersebut, maka kita akan menyendiri dan tidak akan mengundi dan tidak akan terlibat dalam aktiviti pengundian dan seumpamanya. Jadi kita kembali balik. Jadi maslahah, Izzuddin Abdul Salam mengatakan, asy-syari'atu kulluha masalih, imma tudra'u mafasid atau tajlib masalih. Iaitulah syariah tu semua membawa kebaikan, sama ada menolak kemudaratan dan keburukan ataupun membawa kebaikan-kebaikan. Tapi hari ini kita menghadapi banyak cabaran kerana orang-orang hari ini dia mungkin berfikir secara bebas, terlampau bebas dalam berfikir, maka menyebabkan sebahagian daripada mereka cuba untuk berfikir tanpa diikat oleh agama dan juga undang-undang Islam. Maka ini menyebabkan ada di antara mereka yang cuba mempertikaikan perkara-perkara yang qat'i, yang putus dalam agama Islam. Malah ada yang cuba menafikan keutamaan Rasulullah sebagai pembawa mesej ilahiyah ini. Jadi kita ada baca bagaimana seorang warga Saudi yang menyebarkan dalam Twitternya bahawa dia tidak akan berselawat kepada Nabi, dan memberitahu kalau Nabi ada senyum kepada dia akan senyum kepada Nabi, tak kurang tak lebih. Dan kalau ada Nabi nak salam dengan dia salam, tapi dia salam bukan di atas pangkat seorang pengikut dengan pemimpin, tetapi sebagai seorang yang sama at par, dia kata. Jadi kerajaan Saudi merasakan ini adalah satu perkara yang serius. Lalu mereka ingin dibicarakan, lalu dia lari ke Malaysia dan Malaysia hantar balik. Jadi bagi saya, kita rasakan tidak ada apa-apa kesedihan dalam perkara tersebut, kecuali kita alu-alukan kalau kerajaan Saudi ingin membicarakannya, bicarakan. Tidak perlu kita buat prejudgment. Jadi itu yang saya nak sebutkan hari ini, bahawa kita punya pemikiran boleh berfikir, tapi pandai-pandailah kita ikat dengan agama, kerana ada sebahagiannya akan sengaja syaitan memomokkan, sebagaimana Nabi pernah mengingatkan para sahabat bahawa syaitan akan membawakan soalan-soalan, siapa yang mencipta Allah. Nampak Jadi kalau kamu fikirkan alam ni ada pencipta, iaitulah Allah, maka syaitan akan memomokkan soalan, siapa pencipta Allah. Jadi pada ketika itu Nabi SAW tidak memberikan jawapan, kecuali Nabi minta untuk kita beristi'adzah daripada was-was yang syaitan bawa ini. Jadi itu menunjukkan bahawa pemikiran yang kita buat dalam apa saja perkara mesti dilimitkan kepada beberapa limitasi. Baik, jadi kita kembali kepada maqasid syariah ataupun matlamat kebijaksanaan di sebalik hukum Islam yang membenarkan jual beli. Yang pertama sekali disebutkan oleh para ulama Islam adalah, sudah tentulah Islam adalah sebuah agama fitrah.
Fitrah tu maknanya sesuai dengan nature manusia yang sihat, bukan yang tak sihat. Maka oleh kerana itu yang pertama iaitulah saddu hajatil insan, iaitulah Islam memahami manusia ini ada disertakan oleh Allah keinginan, desires, syahwat, nak makan tom yam, nak makan itu, nak beli kereta, nak beli itu, nak beli rumah, nak ada baju. Maka itu semua hajat. Kalau Islam tidak membenarkan perniagaan dan jual beli, Islam kata tak boleh, kalau kamu nak masuk syurga kamu kena jangan jual beli, kamu duduk di masjid saja. Maka itu bukanlah sebuah agama yang melengkapi, ya. Kalaulah sebuah agama tidak ada memberikan panduan dalam bab itu juga bukanlah sebuah agama yang betul. Itu adalah sebagai satu ideologi semata-mata. Jadi mestilah way of life Islam ini, sebuah way of life akan menyediakan garis panduan, bukan secara details tetapi secara prinsipnya, prinsipal bagi jual beli yang dihalalkan, perniagaan yang tidak dibenarkan, pastinya Islam akan berikan panduan. Maka itulah yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan kepada firmanullah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun, suratul Jumu'ah ayat ke-10. Dan apabila kamu telah tamat menunaikan solat, fantashiru fil ard, tak bolehlah kamu bertebaran di atas muka bumi, wabtaghu, dan carilah kamu daripada kurniaan Allah. Tapi ingat, semasa kamu cari itu, wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Maknanya nak berniaga boleh, tapi ada limitation. Semasa berniaga tu ingat Allah. Ini boleh dapat dosa ke, boleh dapat pahala macam apa yang kamu berniaga kan. Sama lah macam kita berfikir. Kamu berfikirlah kamu, sebagaimana Allah SWT selalu menyebutkan afala taqilun, afala tatafakkarun, adakah kamu tidak berfikir, adakah kamu tidak berakal. Allah suruh kita berfikir, tapi berfikir yang sentiasa terhad kepada apa yang Allah inginkan, ya. Baik, kemudian demikian juga Allah SWT juga membenarkan kita semasa orang tengah ramai-ramai buat haji tu, Allah benarkan kita jual beli. Jadi Islam memang nampak maksudnya, ultimate objektif dia membenarkan, sebab bila dah ramai sangat berkumpul maka di Makkah, ya, sudah tentulah banyak, ada yang nak minum air, ada yang nak makan tom yam, ada yang nak makan bakso. Kalau dekat Mina tu banyaklah bakso Indonesia tu. Jadi memang sedap lah, tapi tak tahu letak ajinomoto atau tidak. Tapi kita nak beritahunya, dibenarkan atau tidak? Adakah Islam suruh bila kamu buat haji ni waktu dia panjang, bukan macam solat waktu dia pendek, ya? Maka adakah kamu buat haji kamu tak boleh jual beli? Kalau tak ada barang tu, pandailah nak hidup kamu. Tak. Islam sangat praktikal. Maka kamu boleh berjual beli, tapi jual belilah secara halal dan lengkapkanlah rukun-rukun haji, wajib-wajib haji kamu, maka selesai. Maka Allah SWT menyebutkan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini merujuk kepada amalan pekerjaan sewaktu haji, ya, iaitulah tidak ada kesalahan ke atas kamu untuk mencari kurniaan daripada Tuhan kamu, termasuklah sewaktu kamu sedang menunaikan haji dan umrah. Jadi jangan marah. Jadi ada orang kata pergi haji ni bukan nak buat ibadat, ni nak berniaga. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang pentingnya dia punya yang pertama buat haji, buat umrah, tapi nak berniaga tu second. Tak ada masalah letak second dekat situ, kerana Allah SWT tidak menghalangnya. Maka itu adalah maksud yang pertama daripada ayat-ayat menunjukkan bahawa Allah sedar, Allah biarkan, dan Allah tahu, Allah yang ciptakan kehendak manusia itu, maka Allah SWT membenarkannya. Baik, kemudian demikian juga Nabi juga pada menyebutkan, tetapi kita terus pergi kepada objektif yang kedua, iaitulah ar-rawaj, iaitulah circulation, iaitulah harta ini Allah membenarkan jual beli, sewaan, perniagaan, sebab Allah inginkan harta ini dikongsi dengan satu orang dengan orang yang lain. Maka itulah dia daripada rawaj, artinya berputarnya duit tu, harta itu di kalangan masyarakat. Lebih banyak perputarannya, lebih sihat untuk semua masyarakat. Lebih seorang pegang saja, seorang je kaya, berlakulah gap di antara orang kaya dengan orang miskin yang terlampau teruk. Maka pada ketika itu tidak healthy kepada ekonomi pada perspektif Islam. Maka dalil kepada adanya maksud ini dalam ekonomi Islam, dalam perniagaan Islam, iaitulah kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dalam suratul Hasyr, iaitulah Nabi pernah menyebutkan ketika mana membincangkan persoalan pembagian harta selepas kemenangan dalam peperangan, maka Nabi beritahu suruh berikan kepada ini dan itu. Maka Nabi pun memberitahu sebab kenapa kamu perlu mengagihkan sedemikian, kaila yakuna dulatan, supaya harta itu tidak berputar di kalangan yang kaya saja di kalangan kamu.
kamu. Sebab itulah juga dalam Islam kita disyariatkan zakat dan digalakkan terlampau amat sedekah, ya, dan juga digalakkan juga sangat-sangat, iaitulah pemberian pinjaman tanpa sebarang interest dan benefit dan faedah, additional benefits. Itu juga adalah semua menunjukkan bahawa Islam sangat menggalakkan dan menginginkan harta kita berputar dalam masyarakat. Lebih banyak perputarannya, lebih bagus. Yang ketiga, iaitulah talbiyatu fitratil insan, kita dah sebut juga tadi. Kemudian yang ketiga, iaitulah wuduhul amwal, iaitulah Islam juga mensyariatkan jual beli dan perniagaan kerana ingin memberikan kepada manusia kepastian. Satu harta ni milik siapa, yang itu milik siapa. Jadi kita tak naklah ada kereta dekat luar tu, kita pun tak tahu milik siapa. Sebab tak ada jual beli, maka siapa-siapa dapat ambil dulu dia punya. Siapa-siapa ada pokok buah, siapa-siapa ada tanah, siapa-siapa dapat duduk kat situ dulu dia punya. Maka dekat situ akan berlakunya pergaduhan, kerana tidak ada kejelasan ini milik siapa, itu milik siapa. Maka oleh kerana itu Allah SWT dan Rasulnya meletakkan dalam hukum Islam panduan-panduan dan membenarkan jual beli sebagai border, sebagai panduan. Kalau dia dah beli, ni dia punya. Kalau dia tak nak beli, dia tak nak aset tu, dia nak pinjam sekejap je, bukan nak pinjam, dia nak guna benefits kepada aset itu, maka tak payah beli, maka dia boleh sewa. Jadi begitu kaedahnya. Ini adalah terbukti, dan maksud ini ataupun objektif ini adalah terbukti daripada firmanullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Bila mana kamu berniaga, berjual secara deferred payment, iaitu pembayarannya secara installment, maka dan pada waktu tertentu, maka hendaklah kamu tuliskan. Jadi tuliskan itu untuk apa? Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah penulis itu cara tulisan yang adil. Jadi sebab penjualan, pembelian, perniagaan itu adalah untuk membawa keadilan, kejelasan dalam harta. Baik, jadi kemudian yang keempat, iaitulah adlu fil kasbi wal amwal, iaitulah keadilan, membawakan keadilan dalam pendapatan. Jadi memang benar dalam Islam, siapa yang hardworking, dia akan dapat banyak lah. Siapa yang pemalas, dia dapat kurang lah. Sebab itu kita selalu mendengar bahawa orang kata janganlah kita tidur lepas subuh. Tapi zaman sekarang ni mungkin beza sikit lah. Ada orang tidur lepas subuh pun maju juga. Wallahualam lah. Sebab dia balik lewat kerja. Okey. Jadi kalau tidur lepas subuh, kalau merujuk pada zaman Nabi dulu, semua berebut-rebut nak pergi pasar. Saya masih ingat kalau saya di United Kingdom dulu, di desa ada car boot sale, you know. Car boot sale ni jualan belakang bonet, belakang kereta, bonet kereta. Maka orang-orang Mat Saleh ni, dia pakai barang-barang sejak, dia boring sikit, dia nak jual lah barang-barang branded, jadi dia akan buka awal-awal pagi, pukul 7 dia dah pergi situ, dia dah buka bonet dia. Maka barang-barang yang paling comel-comel, masa tu yang paling banyak sekali. Jadi kalau kita mengantuk dah pukul 10 pun nak pergi, memang dapat sampah-sampah je lah. Tapi kalau kita pergi awal-awal, insyaAllah kita akan dapat yang barang-barang yang berkualiti. Balik Malaysia semua orang jealous je. Jadi begitu. Jadi macam adalah kawan-kawan saya yang dahulu memang kaki pergi kabut ni, kita pergi melawat rumah dia, ada mainan Fisher and Price, ada mainan mainan yang kalau tengok dekat Toys R Us tu, Masya Allah punya harga, dia dapat beli harga 1 pound, iaitu RM5 saja. Dia dapat beli dengan harga 50 pence, iaitu RM2.50. Jadi itulah yang kita nak cerita. Zaman Nabi juga pun, pasar, siapa pergi dulu, dan kemudian orang semua dah berniaga, orang nak beli pun dah habis balik, kita bangun lewat, kita tidur lepas subuh, kita pergi, semua dah kurang, dah orang dah tak ada, kita pun nak menjual. Jadi itulah keadaannya. Tapi zaman sekarang ni mungkin situasi dah berbeza, kita semua ada punch card, kita datang pukul berapa, tak boleh tidur lepas subuh dah. Jadi mereka tu selamatlah. Jadi apa pun kita nak sebut, bahawa Islam menggalakkan kita untuk perkara ini, dan matlamatnya supaya manusia itu bekerja, bekerja dengan cara mendapatkan pendapatan, dan lebih siapa yang pandai untuk berniaga dan lebih adil dalam perniagaan dia, dan insya-Allah dengan cara itu mereka akan dapat pendapatan yang lebih baik. Jadi ini adalah juga datang daripada hadis-hadis Nabi dan juga firmanullah. Di antara hadis Nabi, la yahillu li muslim idza ba'a min akhihi bai'an wa fihi 'aibun illa bayyanahu lahu, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani yang sahih, iaitulah tidak halal bagi seorang Muslim apabila dia jual satu barang kepada pembeli saudara dia, dan pada barang itu ada kerosakan tapi tak nampak dek mata, kemudian kecuali
mestilah dia menerangkan ada kerosakan. Kalau dia kata dia senyap je sebab kalau dia beritahu harga jadi turun lah. Tapi sekarang ni dia beritahu dengan jelas, maka dengan itu keadilan akan dapat dicapai. Jadi orang yang beli itu tahu ada aib tapi aku nak beli juga. Jadi oleh kerana itu tak ada masalah. Jadi itu adalah beberapa yang sempat, tapi yang paling penting yang kelima. Jadi kita saja buat macam tungkahul mar'ah li arba' lah, dikahwini perempuan sebab 4. Yang paling penting duduk belakang sekali, bukan bersatu. Yang paling penting sekali, apakah dia maksud ataupun ultimate objektif ataupun matlamat daripada keharusan dalam perniagaan dalam Islam adalah untuk memberi faham kepada manusia pendapatan dan harta yang ada hari ini adalah sementara. Sementara. Jadi manusia akan dapat faham dengan wujudnya perniagaan, dia dapat barang, dia jual barang, dia dapat duit, maka hilang pula duit tu lepas dia jual, maka dia akan faham bahawa itu semua adalah perkara yang sementara. Maka kerana itulah Islam mewajibkan zakat. Lepas kamu dapat, kamu kena bagi sikit dekat orang, supaya sentiasa hati orang yang mendapatkan duit daripada perniagaan itu tidak terikat dengan harta tersebut. Jadi itu adalah maksud ataupun matlamat yang tertinggi dalam perniagaan Islam. Semua yang kamu buat, yang akan jadi pembantu, yang akan jadi penentu halal haramnya adalah iman kamu sebenarnya. Kamu kena benarkan, cari ilmu. Kat situlah insya-Allah kita akan dapat melihat peniaga yang amanah dan kemudian pembeli yang rasa puas dan rasa seronok berada dalam pasar. Jadi hari ini kita dapat ramai orang tidak amanah. Kita beli ke online, kita beli iPhone, masuk dalam surat khabar, dia dapat apa? Dia dapat gambar, dia dapat mock iPhone macam kotak begitu je, kena tipu sih, tipu hidup-hidup ya. Jadi ada juga beli sesuatu barang dapat berus. Saya tengok dalam surat khabar bahawa ini adalah penyakit yang apabila manusia menganggap perniagaan sebagai untuk dunia semata-mata. Dalam Islam, perniagaan adalah mazra'atul akhirah juga, iaitulah ladang untuk mencapai kita mendapat kebaikan di akhirat. Jangan terlampau tamak, kemudian pastikan bayar zakat, kemudian pastikan kita sentiasa mengingati Allah dan lunas-lunasnya. Tak bolehlah sampai nak untung terlampau sangat sampai kita menjual benda-benda yang tidak dihalalkan oleh Islam ataupun menjual pada waktu yang tidak dihalalkan oleh Islam. Macam kita pernah bincangkan dahulu, waktu tengah selepas azan yang kedua, waktu hari Jumaat, bagi lelaki yang tidak bermusafir, yang wajib solat, maka hendaklah dia tidak melaksanakan jual beli pada waktu itu. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, tidak mahu terlampau berat, tapi sekadar memberikan idea kepada para pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah yang kasih sekalian. Jadi kita bolehlah selepas ni Bibi bercara membuka soalan-soalan sekadar yang kita mampu jawab, insyaAllah. Okey. Demikian tadi saudara penjelasan daripada yang berbagi Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baru saja menguraikan tentang tajuk perbincangan kita pada petang ini berkenaan matlamat syariah dalam perniagaan dan jual beli. Dan kepada anda yang ingin bertanyakan soalan kepada yang berbagi doktor, boleh mendal nombor talian kami 0362051500, 0362051500, atau curikan soalan ataupun pandangan anda ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Lin tak pergi cikgu Lin. Hello, Assalamualaikum. Halo. Ya, siapa di talian? Halo. Okey, di pohon kerjasama sebelum itu daripada para pendengar IKIM FM, elakkan daripada mendengar radio sambil berinteraksi bersama tetamu undangan kita. Jika tidak berlaku sedemikian, bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Abu daripada Johor. Okey, silakan Cik Abu. Saya nak tanya pada doktor berkenaan dengan saya minta maaf lah kalau soalan saya ni daripada tajuk kan. Macam ini saya nak tanya macam mana kalau kita nak beli barang, contohnya macam barang elektrik lah ataupun perabot ke, tapi kita nak beli secara hutang sebab yelah kalau ada mana yang tak mampu tu lepas tu beli secara hutang kan. Tapi soalan saya sebab syarikat kedai yang menyediakan tu dia menggunakan sistem, contoh minta maaf saya cakap macam Aeon kredit tau. Jadi kalau benda tu ada sistem riba, tapi kita nak beli juga barang tu, macam mana tu doktor? Boleh tolong huraikan tak? Maknanya nak beli tu bayar secara tangguh lah. Nak beli barangan yang berharga lebih 1,000 secara tapi tangguh. Kita tak mampu nak beli secara tunai. Saya cara tangguh. Kena beli secara hutang. Dan biasanya kedai-kedai tu dia akan menggunakan sekarang ni macam Aeon kredit tau. So yang kredit ni bagi pinjam duit?
tak kita beli berhutang, tapi yelah, ayam kredit tu akan bayar, kita bayar usuran pada ayam kredit lah. Okey, tak apa, saya faham. So saya, macam mana saya buat dia, ada sistem BIPAK kan? Saya faham. Okey, terima kasih Encik Abu. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa? Radio Hakim ya? Ya, saya. Saya nak tujukan persoalan kepada doktor. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Nordin Abdul Syukur dari Singapura. Okey, silakan Cik Nordin. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ini doktor ini ya? Teruskan. Ya, teruskan soalannya. Baik, saya Nordin dari Singapura. Okey, soalannya? Teruskan. Okey. Soalannya ialah saya adalah orang tengah yang mengusulkan bekalan kaki ayam ke negara China. Jadi di negara China ni, saya supply kaki ayam ni, saya cuma dapatkan kontak di luar negara yang antaranya mungkin di Eropah, di Brazil dan seumpamanya lah. Jadi saya supply ni, saya tak tahu tentang sama ada kaki ayam ni disembelih secara Islam atau tidak, kerana ia untuk makanan orang-orang Cina, orang di negeri Cina lah. Jadi dia tak perlukan sama ada halal atau tidak. Jadi saya nak tanya sama ada hasil yang saya perolehi daripada perdagangan pertempahan ini adalah halal atau tidak. Terima kasih Tuan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin perkenalkan tetamu undangan saya, iaitu beliau merupakan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan tajuk perbincangan kita pada petang ini menyentuh tentang matlamat syariah dalam jual beli dan perniagaan. Baiklah, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama daripada Encik Abu daripada Johor, nak beli barang elektrik, kemudian pasar raya tersebut menyediakan pembelian secara hutang, tetapi hutang tersebut bukanlah direct. So dia ada dua jenis. Yang pertama sekali, kita nak beli barang kat kedai A kita boleh bayar tangguh-tangguh, kita bayar tangguh-tangguh, itu tak ada masalah, dengan syarat kita telah pilih mana satu, berapa lama kita nak pilih. 5 bulan, maka 5 bulan harga dia RM2,000, maka kita pun bayarlah dalam masa sebulan sampailah habis 5 bulan. Itu tak ada masalah. Tapi yang ini dia lain sikit, iaitulah dia nak bayar dalam masa 5 bulan, tapi kedai itu kata kita ada sediakan satu pembiayaan, satu pinjaman. Jadi syarikat A disebut tadi, syarikat A akan beri duit secara lamsam kepada syarikat, kepada pembeli akan bagi duit tu kepada penjual. So jadi pembeli akhirnya kenalah bayar pada syarikat A secara ansuran. Tapi biasanya harga yang dia nak tadi 1,000, maka dia akan terpaksa bayar 1,200 begitulah. Jadi adakah riba? Jadi syarikat yang disebutkan nama dia tadi, setakat pengetahuan saya, mereka telah pun cuba untuk memberikan pembiayaan secara Islam. Jadi saya pun tidak ada 100% kepastian, tapi setakat pengetahuan saya beberapa tahun yang lepas, mereka telah memperkenalkan sistem pembiayaan kredit secara bai'ul inah. Iaitulah dia jual barang, kemudian dia beli balik. Dia cuba untuk menyalin apakah produk yang ada pada sebahagian perbankan Islam di Malaysia. Walaupun saya secara peribadi tidaklah begitu cenderung untuk menyukai dan meluluskan produk sedemikian, tetapi sekali lagi saya maklumkan, apabila produk sedemikian benar-benar telah mendapat certification dan verification daripada pakar syariah yang telah dilantik, maka pada ketika itu sebagai orang awam boleh. Jadi kalau nak ditanya kepada saya sekali lagi, syarikat ni ada tak penasihat dia? Bagi saya, setakat pengetahuan saya, cuba lihat balik dalam website dia, cuba tengok. Kalau dia tulis tu pembiayaan I, dia ada I kecil situ. Dia biasanya kat Malaysia ni apa saja pembiayaan, apa saja pemberian kewangan yang nak dibuat secara Islam, mesti ada I. Maka kalau ada I kecil itu, maka itu maknanya dia dah diluluskan lah. Begitu, maka tidak riba lah jadinya. So tak perlu diragui lagi. Tak perlu diragui. Baik, kemudian soalan kedua daripada Encik Nordin, iaitulah daripada Singapura. Iaitulah sebagai orang tengah, bekalan kaki ayam. Kaki ayam ni saya agak-agak lah mungkin diambil daripada Malaysia lah Jadi akan dicari pembeli-pembeli daripada China dan ke Eropah. Cuma persoalan dia tak pasti kaki ayam yang dikumpulkan daripada kedai-kedai dan pasar ni mungkin lah Adakah semuanya disembelih? Jadi bolehkah kita jual barang yang tak disembelih
disembelih ni, tapi kita bukan jual pada orang Islam. Maka ditanyakan tadi, dia nak jual pada orang bukan Islam yang tak hirau pun kalau tak sembelih, peduli apa mereka ya. Jadi jawapan yang saya nak berikan iaitu dalam Islam, Nabi pernah pun mengatakan bahawa apabila diharamkan arak, ya, maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, nak buat apa dengan arak ini, boleh tak kami jualkan? Maka Nabi kata tak boleh. Ya, maka bolehkah kami sewakan? Bukan sewa, kami berikan kepada orang bukan Islam? Maka Nabi kata tak boleh. Nabi boleh buat apa? Nabi kata tuangkannya dalam parit-parit. Jadi ini kita nak beritahu daripada hadis ini, dan juga banyak lagi hadis yang lain. Nabi SAW telah pun, dan telah menjadi satu kaedah fiqh, iaitulah ma haruma isti'maluhu fa haruma ittikhadhuhu. Ya, iaitulah apa-apa yang haram untuk kita ambil, maka haram juga untuk dijadikan dia sebagai perhiasan ataupun apa-apa jualan dan seumpamanya. Sebab dalam Islam, apa saja yang kita nak beli, yang kita jual, mestilah barang itu, aset itu dinamakan al-amwal al-mutaqawwamah. Al-amwal al-mutaqawwamah artinya barang itu recognize sebagai halal dan ada value dalam pandangan Islam. So maknanya orang Islam tak boleh jual arak kepada orang bukan Islam, walaupun pada orang Islam. Orang Islam tak boleh jual barang-barang sembahyang orang bukan Islam. Tak boleh kita buat kedai colok contohnya untuk jual pada orang Cina bukan Islam. Saya sebut Cina bukan Islam sebab ada Cina Islam pun ramai juga. Jadi tak boleh. Sebab itu tidak dianggap ada nilai pada pandangan Islam. So Islam suruh semua orang Islam jual benda yang confirm halal. Dengan sebab itulah pendapatan halal. Jadi saya nak nasihat pada Encik Nordin, selepas ini kena minta maaf, kena potong bisnes ni. Kena pastikan kaki ayam yang diambil adalah yang halal, yang telah dipotong, yang telah disembelih sahaja. Yang tak disembelih tak boleh, walaupun jual pada orang bukan Islam. So ingat kita tak boleh jual tali leher, sutra kepada orang bukan Islam, kerana orang Islam tak boleh pakai. Jadi begitu, wallahu alam. Bagaimana pula mereka yang terbabit di sebalik penghasilan produk yang haram tu? Yang terbabit iaitulah ia semasuklah macam yang Nabi sebut, sebagaimana hadis la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah orang-orang yang terlibat dengan riba, penulisnya, pemakannya, pemberinya, pemakannya, penulisnya, menjadi saksi. Dan Nabi juga sebutlah hadis riwayat Tirmizi, 10 orang yang terlibat dengan arak yang juga mendapat laknat, iaitulah pemerahnya, pembawanya, pengeluarnya, pembelinya, peminumnya. Jadi ini dijadikan sebagai oleh para ulama sebagai dalil-dalil bahawa apa saja penglibatan dalam pembuatan benda yang confirm haram, maka terlibatlah dia sekali. Sebagaimana Allah SWT pernah menyebutkan, waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yustahza'u biha wa yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya, surah Nisa, iaitulah Allah SWT kata, apabila kamu dapati dalam satu majlis, dalam satu bisnes, dalam satu majlis, dan majlis itu menghina dan mempersendakan hukum-hukum Allah, maka jangan kamu duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka berbicara persoalan lain. Kalau kamu duduk bersama-sama mereka, kamu akan tenggelam, kamu akan disekira sekali dengan mereka. Sungguhnya Allah kata orang-orang munafik dan orang kafir musyrik itu digabungkan sekali dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam. Okey, sebaik-baiknya elakkan ya. Mesti elakkan. Okey, beralih pula ke laman Facebook IKIM FM Doktor. Diutarakan oleh Encik Muhammad Zaini Jamak dengan soalannya, bagaimana yang dimaksudkan dengan perniagaan yang patuh syariah ketika zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul? Jika dilihat ketika zaman Rasulullah mula-mula berniaga, Rasulullah masih belum diturunkan wahyu dari Allah, maka bagaimana suasana perniagaan yang diceburi Rasulullah ketika itu yang mungkin saya boleh sifatkan masih dalam zaman Arab Jahiliah? Adakah patuh syariah ketika itu? Baik, jadi apa-apa perniagaan yang ada pada sebelum zaman Nabi, sebelum Nabi dibangkit menjadi Rasul, dalam kaedah, dalam usul fiqh, usul fiqh ini kita ada bincangkan syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini artinya undang-undang yang sampai kepada orang pada zaman Nabi, yang diambil daripada syariat Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Iaitu contoh Nabi Ibrahim, contohnya Nabi-Nabi sebelum itulah. Kalau ada sampailah maka itu ada ulama kata kalaulah itu ada disebut oleh Allah dan Quran dan tidak ada nasakh, tidak ada
tidak ada obligation, abrogation, tidak ada nasah, tidak ada cancellation ataupun tidak ada yang baru menasahkan, meminda yang lama, maka ketika itu boleh pakai. Maka apa-apa yang ada perniagaan, transaksi jual beli pada zaman sebelum Nabi, ada yang di-approve. Sebagai contohnya, ada yang di-approve yang telah pun diubah sikit. Contohnya hibatul umrah, iaitulah sebab saya akan hadiahkan kepada kamu satu hadiah selagi mana saya hidup. Kalau kamu mati sebelum saya, kamu pulang balik. Jadi itu adalah satu transaksi hibah, hadiah pada zaman jahiliah. Maka bila mana Nabi SAW, para ulama ada khilaf dalam bab ni, tapi Nabi SAW bila disebutkan, Nabi telah pun berkata bahawa apa-apa yang kamu hadiahkan pada orang akan kekal kepada dia. Maknanya dia tidak akan kembali kepada kamu. Tidak akan kekal. Dia akan kekal pada orang yang diberi. Maka Nabi modify. Jadi apa-apa saja perniagaan yang berlaku pada zaman Nabi dulu, riba contohnya, yang telah pun dipadam oleh Nabi SAW. Yang mana pada zaman tu kalau orang nak beli secara hutang boleh, tapi akan diberitahu kepada pembeli secara hutang itu, apabila sudah sampai waktu untuk bayar hutang, imma an taqdi wa imma an turba. Itu zaman jahiliah. Iaitulah sama ada kamu bayar sekarang ataupun aku boleh beri kamu tangguh, tapi dengan syarat engkau tambah sikit harga dia. Jadi itu adalah amalan jual beli jahiliah. Maka Nabi datang, Nabi mengharamkannya. Nabi mengharamkannya, dan juga Allah SWT juga telah pun menyebut dalam Al-Quran tentang pengharaman riba al-jahiliyah. Jadi semua yang ada pada zaman sebelum Nabi itu tidak boleh kita ambil secara sembrono dan secara pukal. Maka kita kena tengok pada waktu Nabi dilantik, apa sahaja yang rectification, pindaan, amendment yang telah dibuat ataupun pengharaman secara total, semua itu perlu kita pelajari, barulah kita akan dapat perniagaan yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana pula dengan satu sistem Doktor, sistem barter, bagaimana Islam melihatnya? Sistem barter Islam berlaku pada sebelum zaman Nabi, betul? Dan Islam menerimanya, tapi dengan syarat. Dengan syarat, iaitulah Nabi sebut az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddah. Apabila kamu nak barter emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, maka ada 6 item Nabi sebut. Bila kamu nak barter dia ni, kamu kena jaga-jaga. Mesti jaga 2 syarat. Tapi yang lain daripada tu, kalau kamu tiba-tiba saya jumpa Encik Mat Nazri, dia katalah dia datang rumah saya, dia kata dia minat kat televisyen saya yang nombor 2. Maka saya pun kata dia, saya pun minat lah entah punya tu kasut. Kita batallah, ambil TV buruk saya ambil awaknya kasut. Setuju. Tak ada masalah. Dalam Islam tak ada masalah, sebab itu bukan item ribawi yang perlu berjaga-jaga. Tapi kalau item ribawi, emas, perak, gandum, bali, garam, termasuk juga gula, termasuk beras, nak barter sesama dia, itu ada masalah. Wallahualam. Bergantung kepada sesuatu barang. Betul. Baiklah, kita bersama dengan seorang lagi yang telah pun melayangkan ke laman Facebook kita, Umar Muhammad Zaman. Saya nak bertanya mengenai perniagaan, apa hukum takaful insurance? Seterusnya, bagaimana dengan gaji yang dapat jika seseorang itu kerjanya banyak pada standby, OT pun standby? Maksudnya kerja yang dilakukan hanya sedikit bidang waktu kerja. Sefaham saya, soalan yang pertama tu mudahlah, iaitulah hukum takaful insurance. Takaful adalah satu nama bagi insurans yang telah disemak oleh pakar-pakar syariah dan telah dianggap sebagai patuh syariah, atau dalam bahasa mudahnya halal. Kalau JAKIM disebut halal, kalau di bahagian kewangan Islam disebut patuh syariah. Dua-dua tu equivalent sebenarnya, halal. Maka takaful halal. Tapi kalau insurans ni adalah merujuk kepada conventional punya insurans, maka itu telah pun dikeluarkan Majlis Fatwa Kebangsaan sejak 15-19 tahun yang lepas sebagai haram dan tidak halal diambil oleh orang-orang Islam. Sama ada critical illness walau critical illness ke, personal insurance ke, hospitalization ke, home insurance ke, car insurance, semua itu membawa kepada pengharaman kerana sebab judi dan juga riba. Demikian bagaimana disebut di Majlis Fatwa Antarabangsa dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan. Adapun soalan keduanya, iaitulah apa tadi? Iaitulah banyak
OT overtime standby. Standby tu maknanya dia kena ada dekat pejabat, tunggulah ada kerja berbuat. Itu sepaham saya lah. Jadi tapi gaji dia dapat dia ambil waktu mengikut hourly katalah begitu kalau itu yang saya faham, kalau betul saya faham, maka ketika itu tidak ada masalah. Sebab menunggunya dia itu mahbus ni dalam bahasa Arab artinya terkongkongnya dia, macam terkongkong tu maksudnya dia tak boleh pergi mana-mana. Kamu kena standby itu pun kena bayar. Maknanya dia macam dia maknanya bayaran kepada waktu. Macamlah kita hantar anak-anak ke nursery, kita hantar nursery, semua penjaga-penjaga nursery tu kena tunggulah kat situ nak jaga anak kita. Jaga tu satu sebab dia dapat harta. Yang keduanya, waktu yang diperuntukkan untuk tunggu itu adalah perlu dibayar. Satu servis. Maka ketika itu saya kira tunggu itu walaupun kerjanya sikit, tapi tunggu itu pun sudah melayakkan untuk dia mendapatkan harta. Sama lah juga macam kawan-kawan yang kerja, ada juga kawan-kawan saya di United Kingdom dulu, kawan-kawan saya tak ada dia bekerja sebagai cleaner, katanya untuk bersifat lebih tawaduk katanya. Sebenarnya untuk dapat duit kat tu. Maka bekerja sebagai cleaner ke hospital, dekat sekolah, tapi dia pun kata bersih. Bila dah bersih apa nak buat, duduk relax saja. Tapi waktunya kerja masih 3 jam. Tapi dapat gaji 3 jam, tapi kerjanya dah habis. So macam mana? Halal tak? Halal. Sebab selagi mana awak ada kat situ, then it's okay. Wallahualam. Okey, demikianlah tadi jawapan yang telah dijelaskan terhadap soalan yang dibangkitkan oleh saudara Muhammad Zaini dan juga Encik Omar Muhammad dalam laman Facebook IKIM.FM. Baiklah, kita bersama-sama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Saudara Muhammad Zaini dan juga Hello, Assalamualaikum. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Ya, saya Encik Syaril. Okey, dari mana Encik Syaril? Halo. Ya, dari mana Encik Syaril? Daripada Segamat, Johor. Okey, silakan berinteraksi dengan doktor. Ya, saya nak tanya mengenai hutang lah. Jika dulu kita ada macam hutang lah pada sesiapa yang pernah kita hutang, tak kira persatuan ke, individu ke. Kemudian mungkin kita dah tak jumpa orang tu dah. Dan juga kita pun persatuan pun kita hutang, kita lupa nak bayar, benda dah lama. Jadi bolehkah kita bayar sekarang? Maknanya yang dulu kita bayar sekarang. Maknanya kita cari dalam mana-mana laman ke ataupun apa kita bayar lah. Agak-agak kita dah hutang berapa banyak, kita bayar dalam setiap bulan ke apa ke, ataupun maknanya nak selesai ke hutang tu lah. Boleh saya jawab insyaAllah. Okey, terima kasih. Balik pula ke pemanggil yang terakhir. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang, siapa di talian? Balik pula ke pemanggil yang Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Nasir dari Ipoh. Ya, silakan Cik Nasir. Saya dengan doktor. Ya, silakan. Hello doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sini. Doktor, saya sebagai rutin harian kami, macam kami salesman. So, kami banyak berurusan dengan banks lah. Kan? So, one day lah kan, make it short the story lah. So, the same bank kami pergi setiap minggu yang dikatakan sebagai Islamic banking. So, it was a Friday. Kan? Saya tanya lepas malam Jumaat tu, saya pergilah bank. Bila pergi bank tu, sajalah kawan kita dah kenal orang tu kan. Tanya dia, saya tanya kat staff yang kerja kat sana, mereka semayang Jumaat kat mana, tanya. Oh, tak sempat katanya. Tak sempat, customer ramai. So the question mark, saya tanya dia balik, saya Islamic banking, tapi tak diberi ruang untuk staff dia solat Jumaat. So saya harap benda ni di-highlightkan lah kan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sesi soal jawab bersama tamu dengan kita iaitu yang berbahagia Dr. Zahrudin Abdul Rahman berakhir setakat di sini sahaja, dan juga anda yang melawati ke laman Facebook IKIM.FM. InsyaAllah sesi soal jawab insyaAllah kita akan kembali pada minggu hadapan pula dengan tajuk yang berbeza. Baiklah, silakan Doktor. Baik, pertama soalan daripada Encik Syaril tadi, itulah ada hutang yang lama yang lapuk dan dah tak jumpa dah orang-orangnya ataupun persatuan, tapi sekarang
orang ni mula tergerak balik untuk membayar dan mula mencari-cari di Facebook, di blog, di internet, di Google. Jadi boleh ke tak boleh? Jadi jawapan dia bukan boleh tak boleh, wajib kena bayar. Wajib kena bayar. Dan sebab dalam Islam telah pun kita bincangkan awal-awal dulu dalam Radio Ikim ini, iaitulah yughfaru li syahid kulla syai'in illa dain. Nabi sebut dalam hadis sahih, iaitu diampunkan bagi orang yang sehebat mati syahid pun tak akan diampunkan satu dosa dia kecuali iaitulah semua dosa dia akan diampunkan kecuali satu, iaitulah apabila hutang. Jadi disebutkan juga oleh Nabi SAW dalam banyak lagi hadis yang lain. Antaranya Nabi pernah katakan bahawa roh orang-orang yang mati syahid itu ataupun roh orang-orang yang baik itu, sebagai contohnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an, hadis Tirmizi yang hasan, iaitulah jiwa orang mukmin, roh orang mukmin selepas kematiannya akan tergantung dengan hutangnya sehinggalah diselesaikan hutangnya. Nabi juga pernah sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdhihi an, dalam Ibnu yang sahih, iaitulah sesungguhnya saudara kamu akan terkawal, terpenjara dia punya roh dia kerana sebab hutang dia. Maka oleh kerana itu kalau kamu ada kemampuan, fadhhab faqdhi'an, pergilah kamu pergi bantu, pergi selesaikan hutang dia, ya. Jadi juga disebutkan yang lebih penting ini dalam riwayat Abu Daud, inna sahibakum hubisa ala babil jannah bidainin kana alih, iaitulah sahabat kamu, orang Islam kamu, orang mukmin, dia punya roh dia akan disekat di depan pintu syurga kerana hutangnya yang lapuk, yang belum diselesaikan. Jadi oleh kerana itu wajib selesaikan. Dan berapa harga dan nilai dia? Tanya iman. Kalau rasa-rasa 100 tu bayarlah lebih-lebih sikit sebab inflasi, tuan-tuan. Kalau hutang tu 20-30 tahun yang lepas, kita tak dapat nak berapa jumlah tepat, bayarlah lebih-lebih, biar lebih, jangan terkurang, kerana nanti tak selamat, nanti bahaya, tuan-tuan, ya. Baik, jadi yang seterusnya, soalan terakhir daripada Encik Nasir tadi, daripada Ipoh, pergi rutin salesman, kemudian ada satu Islamic Bank, pergi jumpa staff dia tidak pergi solat Jumaat, apa punyalah Islamic Bank. Jadi yang pertama sekali, kita kena betulkan kita punya sikap. Sikap kita gini, kalau ada orang buat salah, jangan salahkan institusi yang dia duduk. Sebab apa? Sebab Islamic Bank ke apa bank ke, pada waktu solat Jumaat memang waktu makan. Baik, itulah berhenti pukul 12, masuk balik pukul 2.30. Tak ada Islamic Bank yang pada waktu kerja pun, pada waktu solat Jumaat pun tengah buka juga. Jadi kalau ada tu pelik. Jadi oleh kerana itu tidak ada. Saya kira tak betul lah kita nak mengatakan bahawa Islamic Bank itu sengaja meletakkan syarat demikian. Kita kena kat sini, salah siapa? Salah individu. Jadi kita tak suka sebenarnya kalau orang Islam ada buat salah, kita kata wah ini sebab Islam ni teruk lah. Islam tak teruk, kamu orang Muslim yang teruk. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam punya kecantikan dan keindahan tertutup kerana orang-orangnya. Maka Islamic Bank, kesalahan-kesalahannya bukan pada sistemnya, tapi pada orang-orangnya yang tidak amanah, orang-orangnya yang culas, orang-orangnya yang lalai. Jadi oleh kerana itu, bagi pendapat saya, kalau betul lah tiba-tiba terbukti memang majikan di branch tersebut kata jangan, ini kena buat report ke bank negara, ini buat report kepada headquarters, kalau adalah, tapi saya tidak yakin ianya wujud lah, kecuali ia adalah keculasan peribadi individu tersebut. Wallahualam. Saya dan mungkin dalam seminit setengah kita pergi kepada kesimpulan. Baik, kesimpulan yang kita nak berikan adalah tadi kita sebutkan tentang matlamat dalam jual beli Islam. Maka saya kira matlamat yang paling penting, suka untuk saya ulang balik, matlamat yang paling penting dalam jual beli Islam adalah supaya mendidik manusia agar bersifat amanah, adil, dan supaya harta dapat dikongsikan bersama. Dan yang paling penting adalah supaya kita semua tidak bakhil. Supaya kita tidak bakhil dengan apa yang kita dapat tentang dunia yang sementara, dan ia sebagai ujian. Allah SWT telah pun menyebutkan alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Iaitulah orang-orang yang bakhil dengan harta mereka dan sengaja menguruh-muruh manusia untuk bersifat bakhil dan menyembunyikan sebahagian harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Orang-orang ini akan disediakan bagi mereka azaban muhina, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-37. Jadi ini menunjukkan bahawa
harta yang kita dapat daripada perniagaan adalah untuk kita sharekan, sama ada dengan zakat ataupun jangan bakhil. Dan juga Allah sebut menyebut surah Al-Imran ayat ke-180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Janganlah kamu yang bakhil dengan daripada nak menegahkan ataupun nak memudah-mudahkan jualan dan harta kamu, merasakan itu lebih baik untuk mereka, bal huwa syarrul lahum, tetapi sebenarnya ia adalah sangat buruk untuk kamu. Ya, jadi pada hari kiamat kelak kamu akan diberikan azab yang pedih. Maka oleh kerana itu saya kira cukuplah sekadar itu. Ya, saya. Dan semoga kita sama-sama mendapat manfaat di atas apa yang telah dikongsikan, dan saya mohon kemaafan kepada semua yang cuba bendayal tetapi gagal untuk menembusi talian. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas kesudian Doktor berkongsi dengan para pendengar IKIM FM tentang tajuk perbincang kita pada petang ini mengenai matlamat syariah dalam jual beli dan perniagaan. Dan mudah-mudahan seperti yang telah diperkatakan oleh Doktor sebentar tadi, mendapat manfaat daripada para pendengar IKIM FM. Dan dengan itu maka berakhirlah tugasan saya sebagai penyiar anda untuk segmen destinasi pada petang Rabu ini, sehingga kita bersua pada hari esok pula, hari dan waktu yang sama, setiap hari Khamis bermula pada pukul hingga 6 petang. Terima kasih Doktor sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi